Assalamualaikum semua, selamat petang. Apa khabar kita pada hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya, Eddie Junaidi, ADJ dalam IG Live Sinar Plus. InsyaAllah sama-sama kita doakan kesejahteraan, kesihatan semua orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita, dan Sarah Raisudin pun yang sekarang ni kabarnya pukul 2 tadi menjalani pembedahan untuk mengeluarkan dulu baby dia sebab Sarah terpaksa ditidurkan kerana COVID-19. So sama-sama kita doakan semoga urusan Sarah dan baby dipermudahkan insya-Allah. Dan saya juga harapkan, saya doakan agar kita semua kekal menjaga kesihatan, jaga SOP. InsyaAllah kita akan dapat keluar daripada perkara yang berlaku sekarang ni. Kepada anda semua, selamat petang sekali lagi saya ucapkan. Hari ni kita insyaAllah akan bersama dengan Haiza Nordin ataupun Haiza Hanafi, nama IG-nya. Kita nak berbual sikit lah tentang apa yang berlaku kepada Haiza sekarang. Ramai yang tahu, saya pasti, di radio sekarang, ya, di Media Prima Radio, Media Prima Audio. Sekarang kan dah revamp, radio pun dah diberi nama baru daripada Cool jadi Bulletin FM. So Haiza terselamat sebab kita tahu ramai ada beberapa penyampai radio yang telah pun ditamatkan kontraknya, bertukar ke sana sini. Haiza rezekinya masih ada untuk menemani anda semua, menceriakan halwa telinga anda. Tapi saya nak tahu, kita nak tahu apa ceritanya Haiza, macam mana dia survive untuk segmen baru ni di Bulletin FM. Dia mengacara siar itu seorang-seorang petang hari, bukan lagi pagi hari. So kita nak tahu apakah cabarannya. Dan kita juga nak tanya pada Sarah tentang Sarah, sebab Sarah Raisudin adalah artis yang sama-sama bernaung dengan Haiza di bawah In Digital Music. Dan juga selain daripada Sarah, of course Syuib sebelum ni di Hot FM, Haiza di Cool FM. Mereka adalah kira rakan sekerja juga. So kita tahu juga apa kata Haiza tentang ini semua. Kita ada Yana 5668. Hello Yana, apa khabar? Selamat petang. Ibu Amani Amara bersama kita. Hello. Fazlin Zain Muhammad Mizan Sani, apa khabar? Roses Mawa, terima kasih Roses Mawa. Ashyun Mariani Subandi, hello, Assalamualaikum semua. Emma Razi, kita juga ada Sekerli, Sekerli, Nur Hidayah, Yaya, Ijan Tua, Nick Justin, hello. Nick Justin tahu nama dia. Afsi 21, hello. Teh air manis. Boy, teh air manis. Jangan minum manis sangat. Jaga-jaga kencing manis. Ilham Family, terima kasih bersama dengan kami pada petang ini. Akila Arisha, Nana Abu Bakar, Aida Jamhari, Nick, Nick Adam Mikastar. Amboi, nama masing-masing kan. Akil join. Hasna Hamid bersama kita. Majlis Event Space, hello. Majlis Event Space, tak nak panggil saya jadi MC ke nanti lepas habis PKP? Haiza, Haiza bersama kita. Kejap, saya request Haiza masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke tu? Sihat, Khabar baik, Alhamdulillah. Apa sebutkan tu? Tukar filter lah tu. Bagilah molek sikit. Apa ni ya? Apa yang ada ni? Aduh, dia rolling. Apa Okay. ni? Apa Kenapa tu? ada suara? Okey. Entahlah, you all. Oh, tu filter salah tu. Dia lambat sikit. Saya akan menyanyikan. Dah lah, tak payahlah. Dah lah. Okey. Apa tu? Haiza kat mana? Ya. Dekat mana? Dekat rumah lah. Oh, kat Mana rumah. Oh, ya. lagi? Tadi habis on air pukul 3 Ya, betul. So far, Sihat. macam manakah keadaannya? Kita terus nak tanya ni. Macam mana keadaannya dah beberapa hari ni? Okey. Sekarang ni kita start daripada hari Isnin hari tu kan?
pukul 10 pagi sampai 3 petang. Kita dah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kasih semuanya berjalan lancar. Amin. Amin. Cumanya yelah, memanglah sebelum ni kita tak biasa bercakap seorang-seorang kan. Tapi adalah sedikit pengalaman sebab Haiza pun dengan Muaz dulu waktu dengan Radio Cool kita rotate untuk kerja weekend kan. So adalah sikit experience macam tu. Okay, sebelum kita nak tahu lebih lanjut ni, hari tu sebelum ni kita dimaklumkan baca dekat media juga Haiza direhatkan selama 2 minggu. Lepas tu ada beberapa penyampai berita, penyampai radio yang ditamatkan kontrak dan sebagainya. Lepas tu kita AG pula selamat masuk ke Hot FM. So dalam waktu tu 2 minggu tu perasaan Haiza, ceritakan Haiza macam mana? Perasaan tu memang berdebar-debar ya kita cakap sebab after Haiza habis je on air, lepas tu management terus bagi tahu yang okay Haiza minggu ni you last on air dan you direhatkan untuk 2 minggu. So bila direhatkan 2 minggu tu which is Haiza tak tahu sama ada Haiza masih berkhidmat lagi ke tidak dengan radio kan. Dalam waktu yang sama tu sebenarnya saya murung lah 2 minggu tu saya murung sebenarnya sebab saya tak fikir lagi pasal kerjaya saya fikir pasal perpecahan kami. Untuk tim kita kan, AG, Haiza dengan Muaz kita dah tak on air bersama lagi. Kat situ ada sedikit terganggu lah sebenarnya. Memang husband pun notice yang Haiza macam kadang-kadang seorang kan, macam duduk termenung, tak cakap banyak kan. Apa yang ada dekat WhatsApp group tu pun kadang-kadang sebab Haiza masih ada lagi WhatsApp group dengan AG, dengan Muaz semua kan. Kadang dia orang borak lah, tegur-tegur je. Macam dia tanya, Haiza, kenapa kau tak respon? Haiza tak reply apa. Sebab kita punya rasa sedih tu, sedih kawan lah sebenarnya. Sebab dah 5 tahun kan kita dah macam adik-beradik kan. Yelah, tapi apa saja keputusan yang management buat tu kita faham dia lebih kepada business planning kan. So bila rehat 2 minggu tu itu kisah yang murung lah. Tapi dalam waktu 2 minggu tu berdebar-debar nak menantikan sama ada saya masih ada peluang ke tidak. Dan hari Jumaat sebelum minggu ni kan, alhamdulillah saya dah dapat jawapan. Berarti saya bersama dengan Bulletin FM. Bila nama tu lah ada sedikit orang confuse kan, macam bila masa kita follow Instagram ni ni Instagram apa lah cakap. Oh ni Instagram Cool FM tapi kita dah rebrand kepada Bulletin. Oh baru diorang macam okay. So alhamdulillah lah diorang dah makin lama dah makin alert dengan kehadiran ataupun nama Bulletin FM ni. Iya. Dan kat sini kat bawah ni ada Andinga Curleta tanya Kak Haiza, rindu nak dengar suara Kak Haiza kat Cool pagi-pagi katanya. Terima kasih Anding. Dia pun selalu komen-komen dekat Instagram kami kan. Terima kasih banyak. Yang penting sokongan tu. Sebab apa kan, kalau kita lihat kan Wak kan, dia punya impact dia bila Haiza rehat 2 minggu. Haiza ingat orang selama ni tak notice pun Haiza on air, Haiza AG of course lah memang dia pioneer dalam bidang broadcast ni kan. Muaz pun sama, dia orang lama. Haiza ni dalam 3 orang ni Haiza paling junior. So bila Haiza tak ada, kita tak on air sekali sebab dalam beberapa minggu tu memang kita orang punya jadual memang dirombak kan. Yang Haiza perasan tu orang notice lah kehadiran Haiza di udara. Terima kasih banyak-banyak termasuklah Anding dan ramai lagi sebenarnya sebab bila Haiza keluarkan Haiza upkan story dekat Instagram berkenaan dengan apa yang berlaku kan, diorang pun macam kenapa. Kat situ pun dah cukup membahagikan saya dah sebenarnya komen-komen diorang tu, doa-doa diorang tu sebenarnya. Kita rindu sebenarnya nak dengar pagi-pagi tu Haiza gelak dekat radio. Itu seronok sebenarnya. Lepas tu sebelum ni Haiza buat pagi punya siaran, sekarang ni berganjak kepada petang. So perubahan jadual waktu tu susah ke tidak nak sesuaikan tu? Okay, sebab di mana-mana radio yang Haiza kerja pun sebelum ni Haiza punya
shift adalah memang waktu pagi. Tak pernah pun Aiza buat tengah hari ke petang ke. Tapi kan ada hikmahnya jugalah bila saya bertukar ke jam 10, saya punya waktu tidur tu apa yang saya boleh settingkan. Contoh memang sebelum ni kita pun tak tidur awal sangat pun waktu kita kerja pukul 6 pagi kan. Kadang pukul 1, pukul 2 baru boleh tidur sebab kadang-kadang bila Aiza baca prep, Aiza fikir apa benda besok nak cakap apa semua, itu yang membuatkan kadang kita macam terlajak lah tak tidur awal kan. Lepas tu ada juga benda-benda lain yang Aiza buat, bukan kita tumpu pada satu kerja je kan. Bila bertukar tu Aiza set up baik punya Aiza punya timing nak tidur. Pukul 11 tu kira Aiza dah ada kat bilik, dah standby nak tidur, dan pukul 6 Aiza dah bangun, 6 suku macam tu, Aiza dah siap-siap solat subuh, mandi dah siap semuanya, Aiza sarapan dan Aiza terus keluar pergi kerja. Walaupun Aiza punya time masuk adalah pukul, memang on air pukul 10 tapi kita kena ada 1 jam sebelum kan. Aiza akan sampai dekat office 8.30 pagi. Jadi Aiza rasa productivity tu rasanya macam momentum dia tu lebih cantik lah. Kan? Dia tak ada macam normal people. Ya, kiranya mungkin rehat 2 minggu tu dia macam bantu untuk body clock tu untuk orang kata tu macam reset balik. Begitu. Betul. Adalah macam feeling jet lag pula. Tapi itulah bila kita bangun kan, kita tengok okay just now dah subuh, kita bangun bila kita tengok cahaya matahari, dah pukul 7. Sebab sebelum ni kita bangun kita tak jumpa matahari pun. Tak jumpa, kita bangun pukul 4.30, pukul 5 kita dah start engine, dah gerak, dah pergi kerja. Sampai ke office, masuk studio, still tak tahu apa jadi kat luar kan. Bila keluar tiba-tiba matahari dah terang, mata pun sakit kan macam tu kan. Tapi yang ini dia macam tak terkejut lah, dia macam slow macam tu. So sekarang ni Haiza daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang sorang-sorang. Betul. Macam awak lah seorang. Awak kan hebat. Cabaran tu macam mana? Macam dari segi konten tu nak fikir nak bercakap seorang-seorang ni, nak membebel seorang-seorang ni. So macam mana bagi Haiza sendiri? Okay, dia sebenarnya kalau dalam radio ni, siapa yang bekerja kita akan ada prep, susunan yang memang konten-konten apa yang kita nak masukkan. Jam 10 apa, 11 apa, 12 apa, 1 apa, 2 apa. Sebab Haiza bertugas 5 jam. Bermula 10 sampai 3 tu memang every day kita dah planning apa yang kita nak letakkan konten-konten yang ada. Sebab macam pukul 10 sebab Haiza punya segmen pun namanya Santai Siang kan, dia lebih relax. Tapi dalam masa yang sama Haiza akan update jugalah berita-berita yang ada kan. Kiranya jam 10 tu kalau Haiza dapat berita baru memang fresh. Memang fresh betul lah untuk Haiza share kan. Bila kita dah ada susunan tu, saya rasa perjalanan show kita tak akan terganggu. Dia jangan bila kita tak plan nak apa semua kan, tiba kita masuk on air, nanti akan jadi kelang kabut. Sebab Haiza dah set, pukul 11 baru Haiza akan ada topik yang untuk kita bersama dengan expertise dan juga caller sebagainya apa semua kan. Jadi benda-benda tu dah susun cantik, insyaAllah lah takkan mengganggu. Dan setiap update yang Haiza berikan tu, Haiza akan make sure adalah yang tertinggi pilihan daripada pembaca. Sebab kita ada chatbit yang kita akan tengok apa semua kan. Tapi takut ke tidak? Sebab sekarang dulu Cool FM lebih cool orang kata. Sekarang ni Bulletin FM. Bulletin benda yang macam Haiza kena kongsikan latest update ke latest news ke. Kadang-kadang macam data ad hoc kan. Kena impromptu. Takut tak keadaan tu? Memang takut juga, lagi pula sekarang isu politik negara kan, of course kita kena ambil tahu juga kan. Macam baru-baru ni ada perutusan khas daripada Perdana Menteri pun ad hoc juga, kita tak tahu kan. Dan kita di Bulletin pun kita kena siarkan perutusan Perdana Menteri secara live dekat radio. Jadi waktu tu Haiza pun macam mana ni, apa yang aku nak tekan, sebab Haiza tak pernah melalui benda ni. Nasib baik kita punya music director yang memang jaga benda-benda ni semua, dia ada kat studio dan dia pun tolong Haiza, dia tunjuk kalau keluar kat TV begini kena. Sebab butang-butang yang ada kat fader tu jangan tersalah tekan, line keluar ataupun tak bunyi langsung. Tahniah. Tahniah, itu yang kita nak. Tapi alhamdulillah bila ada cabaran-cabaran macam tu, saya rasa
membuatkan kita akan lebih lagi apa lagi next lah, lepas ni aku kena standby. Kalau kita tak rasa benda tu, kita akan rasa macam selesa je kan. That's why datang dalam keadaan yang bersedia, apa je kemungkinan yang berlaku. Ya, dan maksudnya lepas sekarang ni Haiza dah berada di Bulletin FM, dah handle sorang-sorang pula. So adakah Haiza kata up to dah bersedia untuk terima cabaran yang lebih besar pula lepasnya, begitu? Dia dalam keadaan standby atau tidak, tapi kena standby. Macam tu. Sebab kita tahu kalau sebelum pandemik kan, ramai yang boleh datang ke office. Kadang-kadang kita ada lawatan-lawatan daripada menteri, daripada pelbagai pihak yang biasalah diorang akan pergi ke mana-mana media pun kan untuk datang. Kalau datang ke mana-mana tempat yang contoh ke pejabat menteri ke apa, kita panggil kunjung hormat kan, macam itulah diorang akan datang. Jadi Haiza memang akan sentiasa bersedia. Contoh kalau tiba-tiba lalu dekat konti Bulletin FM dan dia kata saya nak tengoklah apa ada, Haiza ada kat situ lah kalau time Haiza kerja lah. Tapi kalau sebelah petang tu maknanya shift petang lah yang akan handle. Saya akan cubalah sedaya upaya memperkenalkan apa yang ada pada show kita. Show Haiza ada apa, show petang, show malam. Bergantung kepada apa yang berlaku lah, situasi yang ada tu. Ya. Dan dalam keadaan sekarang ni, of course, rezeki Haiza Alhamdulillah kekal bersama dengan radio. Tapi dari segi macam nyanyiannya, sebab tu awak tahu ada lagu baru kan Haiza kan. So lepas ni agaknya dah ada ke macam future plan ke, okay kalau dah habis pandemik ni, apa pula plan Haiza dalam career sebagai seorang penyanyi, sebagai artis pula? Adi, kalau cerita pasal lagu kan, lagu tu memang ada je tengah ada simpan, ada lagi extra satu tak keluar. Sekarang ni kita nak plan apa pun sebenarnya tak ada dekat dalam fikiran, sebab pandemik COVID-19 ni kan, dia punya apa tu macam awak cakap tadi lah, ad hoc, tak tahu apa benda, tiba-tiba pop tinggi langsung terputus, tak boleh buat apa, tiba-tiba pop okey dibuka. Contohlah sebelum ni kan kejap boleh sekejap kita boleh dine in, kejap tak boleh macam tu kan. So bagi Haiza dalam industri nyanyian ni kan, kita sebagai orang industri memang kesan dia tu sangat-sangat teruk lah, terutama penyanyi. Sebab kalau kita tengok berlakon, diorang masih boleh lagi syuting, masih boleh lagi record apa semua kan. Tapi kita menyanyi memerlukan ada orang. Okey, mungkin cara baru kita menyanyi macam ni lah, orang tengok kita dekat media sosial. Tapi dia punya income utama kita adalah kita pergi ke majlis-majlis korporat, kilang yang memang ada, sebab kita tahu setiap company memang ada bajet untuk mengadakan annual dinner bagi setiap staff dia orang kan, majlis penghargaan, appreciation night dan sebagainya. Jadi benda-benda tu yang kita tak dapat lah nak buat. Impact dia sangat-sangat susah. So bila Adi tanya Haiza punya plan tu apa, kadang-kadang Haiza pun message dekat management ni, kita ada group cakap, apa next? Tak tahulah nak plan apa dulu pun tak tahu, sebab kita tak boleh nak duga apa yang ada kat depan ni. Betul. Kan? Dan sebut tentang ni, perasaan Haiza bila tengok rakan-rakan artis banyak yang terjejas teruk. Kan. Ada yang sampai terpaksa bergolok bergadai, pada juga macam baru ni kita tengok Emilia pun terpaksa sampai angkat bendera putih sebab bapaknya nak operate masuk IJN dan sebagainya. Perasaan Haiza macam mana Haiza? Haiza rasa simpati dan empati, dua-dua ada. Sebab Haiza bawa diri Haiza pada diorang, dan Haiza pun sebenarnya tak payah tunggu waktu COVID dan sebagainya lah. Sebab dulu pun ada satu masa yang Haiza merasai Haiza tak ada apa-apa pun. Jadi kan, tapi bezanya tak ada apa-apa tapi kita masih boleh keluar mencari kan. Cuma bila terjadinya sekarang, bila ada macam-macam, especially untuk kita punya rakan-rakan selebriti, kita tahu ada komen-komen yang kata dah tak boleh nyanyi, buatlah kerja lain. Okey, kita faham netizen ataupun mereka yang komen, kadang-kadang dia boleh komen, dia boleh cakap apa saja kan. Sebab macam kita ni, contoh macam Haiza, mungkin Haiza ada cabang lain, boleh bercakap ke apa ke. Contoh memang kalau artis tu memang 100% dia memang kepada nyanyian sahaja.
Mungkin dia tak ada pengalaman yang lain. Mungkin kat situ bila orang cakap, pergilah. Apa, target tu, apa benda lah. Kadang-kadang dia orang sebut lah pekerjaan-pekerjaan yang bukan-bukan pun ada dia orang sebut kan. Tapi, yelah untuk artis yang tak pernah buat tu, Aizah rasa satu tamparan hebat. Dan sekarang ni bukan masa untuk kita tinggikan ego kita. Aizah rasa kita kena turunkan ego kita sebab sekarang ni kita berada di titik yang paling bawah ni yang kita nak fikirkan macam kalau kita sentiasa fikir kita ke atas je, Aizah rasa kita tak akan ke mana-mana. Even nanti kalau keadaan dah okey pun, Aizah rasa kita kena bawa diri kita macam tu, maintain berada di bawah je sebab at least apa pun yang terjadi kita dah rasa. Ya, Kan? betul. Sebab kalau kita sentiasa kat sini je kita rasa macam takkanlah aku nak tu, takkanlah aku nak ni kan. Kadang-kadang ada juga Aizah dengar setengah artis lah yang macam tak setuju kalau nak kata dia susah ataupun nak kata duit poket habis. Malulah untuk diceritakan pada orang. Bagi saya perkara tu tak perlu malu sebab bukan awak seorang je yang rasa benda tu. Even saya pun pernah rasa. Semua orang pernah rasa sebab kita manusia, kita masyarakat, kita rakyat. Kita sama je. Tak ada, cumanya Aizah minta lah pada orang yang melihat selebriti ni, kadang-kadang dia fikir selebriti ni tak boleh susah. Padahal kita manusia, kita juga boleh susah, kita juga boleh sakit, kita juga boleh tak makan, macam-macam kita boleh rasa, kita sama je. So janganlah bila nampak orang susah, awak lagi tekan orang tu. Serupa juga macam kita lah, kita pun tak boleh cakap dengan orang begitu kan. Jadi kena ambil pendekatan yang macam tu lah saya rasa. Betul. Dan tapi kita juga ada sedih lah dia. Betul, kita ada Syafwan 86 bersama dengan kita. Kita ada Kyle Legend. Dia kata Assalamualaikum Kak Haiza. Waalaikumsalam. Rosita kata betul akak sokong. Dia kata sokong apa yang Haiza kata tadi. Zubair hantar tanda begini. Thank you Zubair. Okey, lepas tu kita nak cakap pasal apa yang merentak hati kita hari ni Haiza. Rakan artis sama bernaung satu bubur dengan Haiza di digital, Sarah Raisuddin. Hari ni kita sedih sebenarnya, tak kisah rakan artis ke peminat ke wartawan, semua sedih dengan apa yang kita tengok, apa yang menimpa Sarah. Terpaksa ditidurkan, lepas tu kena pembedahan untuk keluarkan dahulu bayinya yang berusia 8 bulan tak silap saya. Tadi Syuib pun dengan rakan-rakan artis dan ustaz ada baca Yasin. Tengok video Syuib pun kita sebab juga. Jadi perasaan Haiza, Syuib dengan Haiza pernah sebumbung. Walaupun Syuib di hot, Haiza di cool, tapi kiranya rakan sekerja kan. Sarah satu bumbung di in digital. Perasaan Haiza macam mana sebagai antara rapat dengan mereka ni? Saya rasa sebab apa waktu Haiza ke udara pun semalam Haiza cuba nak menghubungi Syuib, tetapi bagi Haiza macam tak manis kan, nak kacau dalam keadaan sekarang. So Haiza cuba menghubungi pihak pengurusan lah. Haiza tanya apa keadaan yang berlaku, memang benar macam Eddie kata tadi, Sarah dah masuk SUK apa semua, dan hari ni pula kita dapat tahu dekat ICU, oksigennya dah drop apa semua kan, dah makin kurang. Yang saya sedih tu sebab Sarah tengah mengandung baby lagi, dan mungkin ada sedikit tekanan pada Syuib lah apa yang berlaku ni kan. Apa yang kita boleh cakap ialah kita memang akan mendoakan yang terbaik buat Sarah dan juga baby dalam kandungan dia, sebab dalam keadaan sekarang ni kita risau contohnya kalau ibu mengandung pergi hospital, kita tahu dekat hospital ni ada yalah, sebab macam doktor pun cakap kalau boleh kat rumah je lah kan, tak payah pergi hospital. Tapi bila dalam keadaan sekarang Sarah dah ada kat sana, kita pun percaya kaki tangan ataupun frontliners yang ada dekat sana memang menjaga dengan baik sekali, dengan tip top sekali, dan apa ni orang cakap, akan memberikan yang terbaik. Dan doa kita, rakan-rakan artis, peminat, semualah saya rasa yang mungkin budak-budak baru yang tak pernah, mungkinlah bukan lahir waktu Sarah menyanyi ke, diorang dengar cerita ni, saya rasa empati, rasa simpati tu akan ada. Sebab dalam waktu sekarang, dalam waktu sukar ini, benda yang macam ni lah yang kita takutkan. Bukan Sarah seorang, kita tengok Fazi Zainal pun dekat dalam hospital. Yes,
Dan saya punya dulu PA saya hampir 10 tahun menjaga saya. Zurin pun dekat hospital pun memerlukan oksigen. Dan perkara ni apa yang kita boleh cakap bukan main-main. Ianya benar-benar terjadi. Tak maulah kita memperkotak-katikkan. Bila orang cakap COVID-19 orang main-mainkan apa semua kan. Jadi kita kena tengok apa yang orang lalui tu adalah sebenarnya kita tengok adalah untuk kita. Untuk kita tahu betapa peritnya dugaan ini, dan saya tahu Allah bagi dugaan ni pada Sarah, pada Sueb, pada keluarga dia kerana Allah tahu mereka mampu menggalas dugaan ni. InsyaAllah kita doakan yang terbaik sebab Aiza pun rasa terharu juga, ada ramai rakan-rakan yang join bacaan Yasin tadi kan. Saya tak berkesempatan sebab saya masih lagi di udara tadi. Cumanya saya dapat sampaikan melalui radio lah. Saya bagi tahu apa update terkini tentang Sarah dan juga majlis bacaan Yasin tadi. Ya. Dan macam saya baca tengok di IG juga macam Kak Wati pada post juga malam tadi. Kak Wati memang sedih sangat, down sangat bila fikirkan tentang Sarah. Saya pun, kita walaupun kita jumpa waktu bekerja, waktu event dan sebagainya, tapi rasa tu tetap ada, tetap sampai pada kita. Apatah lagi Haiza yang dekat satu sebumbung dengan Sarah kan. Haiza sendiri. Betul, sebab kita bukan jumpa yang macam bye. Tidak, kita jumpa yang kita bergurau senda, bertepuk bertampar, faham tak? Jadi benda tu sangat-sangat terasa lah bila rakan terdekat. Tapi saya rasa orang semua boleh tengok berapa ramai yang post pasal Sarah. Jadi kat situ kita tahulah kebaikan dia macam mana, kebaikan Syuib macam mana kan. Apa yang boleh mungkin kata-kata daripada Haiza lah sebelum kita berakhir ni, mungkin Haiza ada kata-kata kepada, of course, kepada Syuib yang mungkin menonton nanti ke ataupun sesiapa yang mungkin bersama dengan kita, kepada peminat khususnya untuk Sarah dan juga keluarganya. Haiza mengambil kesempatan untuk mengucapkan agar Sarah cepat sembuh insya-Allah, pada Syuib, pada keluarga yang kita tahu sebelum ni semuanya positif kan. Mengambil apa yang Allah berikan ini, sebenarnya ada satu nikmat yang sedang menanti. InsyaAllah saya tahu Syuib kuat, Sarah kuat kerana dugaan-dugaan yang mereka lalui sebelum ni banyak mematangkan mereka, dan ini saya rasa dia akan ambil sebagai satu peniup semangat untuk melawan keadaan yang sedang dilalui sekarang, insyaAllah. Ya, dan insyaAllah sama-sama juga yang kepada anda yang mungkin sedang menonton saya di Sinar Plus dan juga Haiza sekarang ni, sama-sama kita doakan keadaan Sarah cepat sembuh, babynya juga selamat. InsyaAllah keluarga Syuib juga semua okey, dan sama-sama kita doa juga untuk rakyat Malaysia, untuk kita semua supaya kita semua selamat. Dan insyaAllah untuk Haiza juga, family Haiza. Terima kasih. Apa yang saya nak pesan pada semua yang menonton, jangan lupa jenguk-jenguk, bukanlah orang kata pergi ke rumah jiran, tidak. Tetapi ambil tahu sedikit perkabaran jiran kiri kanan kita, depan belakang. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang mungkin rumah besar tapi kita tak tahu isi dalam dia macam mana kan. Ambil tahulah, insyaAllah. Kalau ada kurang, kita tolong cukupkan apa yang patutlah, insyaAllah. Betul. Kata tu mungkin hari ni hari orang tu, besok lusa hari kita tak tahu kan. Begitu. Betul. Jadi terima kasih banyak Haiza sudi meluangkan waktu dengan Sinar Plus petang ni, penat-penat balik konti tadi. Ada pula live dengan kita. Terima kasih you all. Terima kasih di kawan lama kita ni. Thank you so much. Dan terima kasih kepada Sinar Plus yang sudi mengundang Haiza. Bila nak panggil kita untuk bibir merah lagi? Nanti sabar. Sebabnya kan kita doakan cepatlah COVID ni reda apa kan, boleh datang ke studio balik untuk kita recording dan sebagainya. Betul. Kepada anda semua jangan lupa follow Sinar Plus, follow juga Bulletin FM, begitu. Sebab kalau kita cerita pasal Sinar Plus, Bulletin FM, of course kita sama-sama sebagai media akan update pelbagai berita. Nak dengar lagu, nak dengar berita, boleh dengar Bulletin FM. Nak membaca Sinar Plus, nak dapatkan update yang lebih cepat, boleh tengok Sinar Plus. Ya, terima kasih banyak Haiza, jaga diri, okey, stay safe insya-Allah. Thank you. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, bye. Bye.